Ja'alna sirajan wahaja. Waja'alna dan kami telah jadikan sirajan. Sirajan asalnya pelita. Lampu pelita. Wahajan. Yang menerangi. Wahajan. Yang menerangi. Terang benderang. Kalau dalam bahasa Inggeris diterjemah sebagai burning. Burning light. Sirajan wahaja burning light. Matahari lah maksud tu. Tapi kalau sirajan wahaja pelita bahasa kiasan. Pelita yang menerangi. Pelita yang menerangi. Ini dalam bentuk masuk sifat. Nampak ni masuk sifat. Sab'an sidada. Yang dua-dua ni dalam masuk sifat. Yang sebelum ni bukan. Dia macam maf'ul kedua. Nampak beza tak? Yang di atas ni an-nahara ma'asya. Kan? An-nahara dia ada alif lam. Yang ma'asya tak ada alif lam. Dan dia ni tak ada alif lam, tak ada tanwin lah. Yang bawah ni dia guna dua-dua sirajan wahaja. Sab'an shidadan. Sirajan wahajan. Itu maksud sifat. Okey, silakan ni Haji Asri. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا dan kami telah turunkan من المعصرات daripada ini disebut awan kan, mu'sirat ni, perahan. Asalnya jus, perahan yang diperah, mu'sirat. Asir ni jus buah-buahan tu punya asir. Mu'sirat awan, kalau saya punya awan. Awan kan. Dia gini, kalau nak faham dia, mu'sirat dia asal dia bentuk isim fa'il. Bentuknya isim fa'il. Mu'sirat. Di asar, asirat dia tu yang diperah. Asar pun waktu asar juga waktu. Ain sadra dia punya akar dia. Wal asri kan sama. Jadi mu'sirat ni masuk yang diperah. Tapi ada ta maftuha ni masuk dia nama khas lah. Dia rujuk pada awan. Al-mu'sirat awan yang turun hujan. Awan. Ma'an sajaja. Air. Sajaja apa? Sajaja yang mencurah-curah. Mu'sirat tu perah ya? Ya. Perahan air. Perahan air. Macam awan tu diperah adik keluar air lah. Itu dia punya konsep lah tu. Dan awan ni banyak. Syihaban pun awan juga. Kan? Arab ni dia banyak vocab dia banyak. Dia ada keadaan tertentu, nama tertentu. Okey? Right? Okey? Sambung. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, li supaya kami mengeluarkan, linukhrija, supaya kami mengeluarkan bihi dengannya, dengan air lah. Ini itu daripada air, habban, tumbuh-tumbuhan, habban, biji-bijian lah. Habban wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Habban ni macam habatus sauda ni, biji-bijian. Oh, tu yang habatus sauda tu. Biji-bijian lah, macam bijirin lah, bijirin. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Nabat tumbuh-tumbuhan. Okey, alhamdulillah. Jadi kita perhatikan ni ayat yang dibaca oleh Haji Asri tadi, wa bainaina sama juga bina, kami telah bina. Bahasa Melayu bina lah kan. Bina lah, sama. Fauqakum, atas kamu ni fauqa jadi zaraf. Waktu fauqa ni dia memang tak ada tanwin. Dan ini dia jadi macam mudhaf ilaih fauqakum. Jadi fauqa tu atas. Ya, atas. Dia atas kamu. Atas kamu. Jadi dia isim zaraf lah. Dia isim zaraf. Dia dengan qablu. Qablu dia jadi kalau dia jadi zaraf qablu aja. Dia tak ada qablah. Tapi dia zaraf dia qablu. Kan?
Okey, jadi fauqakum. Okey, sab'an shidada, 7 yang kukuh. Ini 7 yang kukuh shidada. Ini dalam keadaan maksud sifat lah. Sab'an shidada, sama je bentuk dia kan. Okey. Wa ja'alna, ni pun sama juga fil madhi, sirajan wa haja. Sama maksud sifat. Lampu yang terang. Lampu yang terang. Okay. Wa anzalna, sama kami telah turunkan. Kami menurunkan, maknanya anzalna kami menurunkan, kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan. Minal muksirat, daripada awan, air yang mencurah. Ma'an sajjaja, air yang mencurah. Linurja, dan kami keluarkan, supaya kami keluarkan, supaya kami keluarkan dengannya di air habba wa nabata. Jadi linurja ni fi'al lah. Mana? Linurja ni maksudnya nurja ni fi'al. Dia fi'al mudhari, tapi kerana dia punya bentuk-bentuk ahraja. Ada gini, kita dah explain berkalian, tapi mungkin kita ulang lagi sebab ramai orang baru ni. Dia asalnya kharaja. Kharaja. Dia keluar. Kharaja, ialah kharaja dia keluar. Ya, kalau kharaja dia keluar, fi'il madinya jadi nahruju. Nahruju, sepatutnya nahruju. Jadi nurja ni sebabkan oleh li lah. Bukan. Dia gini. Saya buat gini. Ni saya explain lagi. Dia punya dua kali ni Haji Asif banyak explain bagus. Yelah dia sebab kalau fi'il mudhari kan hujung dia kena depan kan. Dia gini. Dia saya ambil ni. Okey. Lambat pula dia. Kejap saya clearkan dulu. Jadi li dalam keadaan tu dia cuma haraf je lah. Ya, li haraf. Li kat samkuja. Itu bukan li nasab ke tau? Li untuk yang menasabkan ke? Bukan li taklil ke? Tak, li menasabkan. Jadi sebab itulah ja tu nasab. Betul, dia nasab. Tapi cuma antara nun dengan dhamma dengan nun dengan na. Okey. Nun ni kalau dia dengan dhamma, kalau dia dengan dhamma, nun riju, maksudnya kami mengeluarkan. Kalau nah ruju, kami keluar. Kalau na tu kami keluar. Kalau na. Kalau nuh lain kami keluarkan. Nuh riju, dia punya wazan dia ahraja. Ahraja. Dia punya wazan mana dia ni? Dia punya wazan dia ahraja. La haula wala quwata illa billah. Jap. Okey. Dia punya mana dia pergi? Ada. Okey. Dia punya ahraja. Ahraja. Dia ahraja. Ini wazannya ahraja. Dia jadi fi'il mudhari no. Kalau ahraja dia keluarkan. Dia telah keluarkan. Ya, dia telah keluarkan. Ahraja maaf. Ahraja dia telah keluarkan, maaf. Ahraja dia telah. Jadi kalau saya keluarkan riju. Kalau okey, itu beza dia. Okey? Boleh faham tak? Dia ada dua pattern. Satu kalau fi'il madhi dia, okey, kalau satu fi'il madhi dia, satu kharaja. Kan? Ni tahulah kharaja ni. Ada lagi pattern fi'il madhi ahraja. Pattern lain. Pattern lain. Dia sambung akrab. Jadi sambung Hamzah pun ada sambung Hamzah lah. Yang atas ni dia keluar. Atas ni maksudnya dia telah keluar. Atas dia ni. Telah keluar. Yang pattern yang satu lagi ni lain lah. Dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan benda lain. Dia keluarkan benda lain.
Oh, jadi dia wazan lain lah. Wazan Bukan lain. wazan yang sama. Bukan. Itu yang beza dia. Oh. Okey. Dia, Dia sama macam dakhala, adkhala. Macam ni. Nazala, anzala. Anzala. Oh, tu yang ada beza. Nazala, anzala. Nazala, dia turun. Dia turun. Anzala, dia menurunkan. Dia menurunkan. Dia bila Bukan bentuk pasif kan? tambah depan. Dia bukan pasif kan? Lain. Dia bukan pasif. Bukan. Dia verb lain, bentuk lain. Oh, dia bentuk lain lah. Bawa faham. Dia bentuk lain. Okay. Dia tambah me depan lama. Oh, jadi yang kedua, yang patternnya akhoza ni dia mengeluarkan. Ya, ada me lah. Dia mengeluarkan. Okey. Faham. Faham Okey. Bawa nampak. Tidak tak nampak ya. Dari segi grammar, kita Melayu pun ada, kalau jangan dia panggil intransitif kan. Dia tak memerlukan objek. Nama dia susah sikit. Intransitif. Dia transitif, dia memerlukan objek. Dia ada benda lain yang dikeluarkan. Ya, betul. Dari satu kita tengok, atas 3 huruf, bawah 4 huruf. Bila 4 huruf, yang mudharat dia mula dengan dhammah. Oh. Ya, mula dengan dhammah. Kalau atas mula dengan fathah. Itu beza dia. Itu pattern dia sama tu. Kalau macam dakhala, adkhala, nazala, anzala. Jadi Nuh Rijun ni sebenarnya pattern 4 kan? Pattern 4. Huruf. Okey. Dia tu yang dia punya translation dia, kami mengeluarkan kan? Betul. Di bawah tu kami mengeluarkan. Okey. Faham. Nuh Rijun. Nuh Rijun. Dia keluarkanlah. Okey? Dia mengeluarkan. Okey, alhamdulillah. Okey, nanti saya share balik. Okey. Mana tadi kita sebut okey, jadi linurija bihi, nurija ni dia mansub sebab haraf lam ni. Haraf lam dia memansubkan ini. Haraf lam ada banyak keadaan dia. Banyak peranan dia. Kalau dengan isim dia jadi haraf jar. Kalau dengan fi'il mudhari dia boleh jadi haraf mansub, dia haraf nasab, menasabkan fi'il mudhari dengan dhamma pada jim ditukar pada fathah. Jadi supaya dikeluarkan. Kalau dia jadi li amal, ada jadi li nuhrij, jadi sukun. Jadi hendaklah kami keluarkan. Kalau li nuhrij dengan jauh dekat kata sukun, li itu diterjemah sebagai hendaklah. Okey? Okey. Faham. Okey, terus sambung berikutnya. Siapa lagi ada? Puan Hafia silakan. Puan Hafia? Puan Hafia. Silakan. Kat mana ya? Wajan natin. Wajah di Sabah saja. Kat mana Ustaz? Ayat berapa? Ayat 16. Wajan natin. Wajan natil fafa. Wajan natin ni jadi kebun kan? Kebun. Wajan natin dan kebun alfafa yang rendang. Ini disambung ya tadi ya? Disambung balik lah. Ya. Jadi maknanya di kebun yang rendang. Jadi maknanya maknanya hujan tadi dikeluarkan dengannya biji-biji ya. Dan lepas tu keluarkan juga kebun yang rendang. Okey. So maknanya kita panggil ini apa ni? Wajan natin fafa. Ini maksud sifat ke Ustaz? Ya, maksud sifat. Sebab ada alif lam. Kenapa ni dia Kenapa dia baris bawah? Kenapa baris bawah ni baris atas? Itu kenapa? Tak tahu. Apa dia baris bawah? Wah tu. Haji Ismail boleh explain kenapa? Yang bertanya kena jelaskan. Okey, Puan Rafia, kenapa Puan Rafia? Dia mesti jar kan sebelum tu. Kenapa mesti jar? Dia maktuf. Majrur kan? Dia kan majrur. Lah. Dia jadi objek pada Nurija kan? Maf'ul kan?
Ha, Dia mansub. patut masuk. Dia memang mansub. Kenapa dia bagi bawah? Oh, ni Dia sebab pasal ini tiga sebab pada hukum muannas tajwid ke? ke ni? Bukan kau tajwid, nahu. Tahu? Oh, bukan tajwid. Bukan. Bukan sebab dia muannas bukan? Bukan Ya betul. Mu'annas, Ha, Mu'annas. jamak mu'annas salim. Oh, tu. Oh, jamak muannas salim. Jamak mu'annas salim, feminine plural, dia ikut format, tak boleh terima baris atas. Dia Oh, mansub pun dengan kasrata ini. kira Dia dia maju isim. pun kasrata ini, dia mansub pun kasrata ini. Oh, sebenarnya dia mansub lah. Dia mansub. Dia kedudukan mansub tapi sebab dia tak jamak taksir jamak salim tak muannas boleh terima salim. baris Jamak atas. mu'annas salim, jamak feminine. Jamak feminin tak boleh terima baris atas jadi dia janatin. Betul. Oh. Sebab tu dia punya sifat pun mansub, tapi sifat tak boleh ambil alfafin. Oh. Faham. Okey, sebab dia mansub, dia memang ikut nahu, bukanlah ikut baris sangat. Kalau kita kata wa jannatin alfafin, tak betul lah, sebab ni mansub. Kecuali kalau ini majrur, kan? Ini jadi alfafin. Dia kan boleh tahu kalau sifat dia mansub. Oh. Dia ikut mansub juga. Dia tahulah dia jadi objek kepada Nuh saja, dia mansub lah. Okey? Okey, faham. Janatin. Okey, teruskan. Puan Rafiah. Okey, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl itu hari keputusan. Sesungguhnya hari yaumal fasli kana telah menjadi miqata, ni kata waktu yang ditetapkan. Jadi sesungguhnya hari hari Yaumal Fasli ni ini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih, betul. Kana ni isim kana lah. Okey. Telah menjadi miqata. Miqata ni masdar. Miqata ni. Khabar kana. Apa huruf akami kota? Miqata huruf Kota Miqata. Apa Mahkota. 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 Bukan Dia ada waktu. waktu. Agak dia waw. Asalnya ya ni waw. Oh. Waktu. Waktu. Cuma bila dia masukkan mi kasrah, waw ditukar jadi ya. Oh. Bagaimana word perkataan tu akan berubah. Dia sebab dia pattern mi, depannya mi untuk jadi alat. Kalau macam jadi ini isim alat lah. Isim alat. Sebab ada tambah mim kan? Tambah mi. Oh, mi tu jadi isim alat lah. Macam ni, macam pintu. Pintu. Buka. Fathah, kan? Fathah, kan? Jadi dia punya alat dia untuk buka miftah, kunci. Miftah. Oh, betul lah, miftah kunci. Jadi alat lah, jadi isim alat lah. Jadi ni miqata, jadi daripada waktu miqata jadi yang ditentukan. Miqata, yang ditentukan miqata. Dia isim alat lah. Jadi miqata yang ada pun ditentukan, dah ditentukanlah miqata yang tetap. Cuma di sini yaumal fasli, al-fasli ini fasl masuk dipisah-pisahkan. Kalau macam bilik darjah dipanggil al-faslun. Bilik darjah faslun. Dan juga macam isim mufassil. Isim mufassil pun sama, ataupun domir mufassil kan, domir yang terpisah. Mufassil terpisah. Kalau macam juz amma ni dipanggil pun mufassil yang dipisah-pisahkan dengan bismillah, banyak. Kan? Jadi itu masuk dibeza-bezakan antara yang baik dengan yang buruk lah. Maksudnya yaumal al-fasri tu. Hari penghitungan kan, judgment day. Hari yang membeza-bezakan siapa yang salah, siapa yang keputusan. Hari keputusan lah. Yaumul fasl itu. Cuma yaumah dia
kebetulan dia Isim inna kan. Itu sebab di baris atas kan. dia isim inna. Itu sebab di baris atas. Dan dia pula apa ni mudhaf dihilang. Jadi ni ada ayat ni ada jumlah isnya dengan inna, jadi jumlah inna lah. Inna, isim inna, jamal fasli, jadi khabar inna jadi kana miqata. Dan kana ni khabar inna menjadi dalam bentuk jumlah lah. Kana miqata, adapun dia miqata. Adik miqata jadi khabar kana. Sebab tu miqata ni mansub. Oh, jadi miqata ni bukan isim kana lah. Isim kana tu dia tersembunyi dalam kana lah. Betul. Dalam kana ada huwa. Ada huwa lah. Huwa kembali pada yaumul fasli lah. Okey. Yaumul fasli. Okay. Itu sebab dia mansub. Miqata sebab dia khabar pada kana. Khabar pada kana. Okey, baru faham ah. Okey. So yaumul fasli ya nama khas, nama kiamat, salah satu nama kiamat. Nama khas. Macam Yaumuddin, Yaumul Fasl, nama-nama hari kiamat lah. Nama khas. Kira nama hari kiamat ni banyak lah. Banyak. Sebab itu gambar kata Yaumuddin kan, din. Ad-din itu pun datang pada perkataan ad-dain, hutang. Ad-dain, hutang. Agama. Kalau saya orang Yaumuddin agama. Tapi ad-din pun datang pada ad-dain. Perkataan akar dia tu, hutang. Jadi Yaumuddin tu bukanlah hari agama. Yaumuddin tu maksud hari perhitungan lah. Dan hari pembalasan. Oh, pembalasan lah. Okay. Maliki Yaumiddin kan, tapi tu nama-nama khas hari kiamat lah. Tapi dari segi makna khusus dia, kita boleh ambil daripada makna perkataan tu sendiri. Okey. Tadi kita pernah jumpa dalam surah Al-Imran. Kisah. Ya. So ni berpisah susu. Pemisahan susu ni, bercerai susu. Ibu dengan anak bercerai susu dipanggil fisal. Fisal dulu fi amain. 2 tahun bercerai susu. Dia dipisahkan kan? Fisal, samalah fisal. Dipisahkan. Jadi kalau nak ni kata ni kalau kita dah biasa baca, kita jumpa dalam Quran diguna untuk keadaan ni, tapi makna asal dia sama. Okey, faham. Dari segi saya yakin kalau kita ajar anak kita faham Quran kan, dari kecil pun. Maksud dia gini, saya ingat masa saya kecil dulu, masa sekolah kan. Saya sekolah di Singapura dan diorang buat apa, IQ test. Dan Singapura masa tu dibantu oleh Israel lah. Tahu lah. Diorang nak test IQ pelajar-pelajar ni daripada awal lagi. Pada nak kenal pasti mana-mana yang dulu bina jadi dia punya itulah. Cuma saya Melayu kan, tak adalah. Jadi tak dapat lah. Tapi dia punya test itu dia tunjuk pattern. Kita kena kenalkan pattern tu. Kita kena dia gambar pattern-pattern, bagaimana you kaitkan. Jadi saya dah baca Quran banyak ni, saya tengok macam apa dia nak faham Quran ni, faham pattern aja. Nak perkataan Arab pattern. Dia punya bentuk ayat dia pun pattern. Pattern ni sifir lah kira kan. Jadi apa tu kita yang panggil apa tu wazan lah. Wazan tu istilah Arab lah. Istilah Arab. Jadi kalau bahasa yang kita faham pattern lah kan. Pattern. Tak tahu kalau dulu awan larat kan. Tapi diikut, ada bentuk yang diikut lah kan. Ada bentuk yang tentu diikut. Itu yang kita kena faham. Jadi kalau anak-anak kita, mana-mana kejadian alam ni pun dia ada dia punya sifir dia. Maksud dia ikut pattern tertentu. Dan kita kena identify. Kita kena kenal. Itu dan kita dapat ikut tu, insya-Allah kita faham. Itu yang saya yakin, itu bagaimana Al-Quran ini disampaikan dan untuk kita faham. Jadi kalau anak-anak kita daripada kecil kita ajar bagaimana nak faham Quran. Baca satu hal, faham. Dan kita sampai lah hampir umur 50-60 tahun tak diajar untuk faham Quran. Betul. Ajar baca je. Kan? Jadi itu pandangan saya. Tuan-tuan boleh cek, boleh tanya, boleh tengok sendiri. Bila dah baca selalu. Dan itu yang meningkatkan daya pemikiran kita untuk faham benda-benda lain dengan lebih mudah. Jadi jangan setakat hafal aja lah. Hafal aja pun okey. Hafal satu perkara sebab hafal tu dia meningkatkan ingatan, memory.
Dan memory ini yang baik adalah satu cabang daripada intelligence, cabang kepada IQ lah, memory, ingatan. Tetapi boleh memahami pattern sesuatu benda tu, bagaimana dia berfungsi semua tu, itu satu IQ yang lain yang akan perlu dilatih daripada awal, bagaimana cara berfikir. Itu pandangan saya lah, dan saya baca buku tu pun saya rasa ini merupakan satu kaedah di mana kau nak mendidik anak-anak kita supaya tinggi daya pemikiran untuk memahami apa kejadian alam, fenomena alam, iaitu yang saintis-saintis lakukan. Dia menjadi actually kena pattern ni bagus. Sebab apa tu dalam masalah-masalah engineering pun basically dia untuk identify the pattern baru kita boleh solve problem tu. Ya, betul. Sama je. Algoritma pun ikut pattern. Pattern kan? Jadi kalau kita tak tahu pattern tu, kita tak boleh solve masalah tu. Betul. Masalah tu tak boleh nak solve. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ada seorang engineer setuju dengan saya. Okay. Sebab saya belajar engineering memanglah. Kalau engineering semua ingat formula je. Tak ada apa. Betul. Jadi orang yang derive formula tu dia tahu pattern. Kan? Pattern. Pattern sifir dia lah kan? Okay. Sifir dia. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jadi kita banyak-banyak ucap alhamdulillah rabbil alamin. Perbincangan hari ini cukup bagus, banyak soalan, banyak perbincangan. Jadi itu buat kita lebih faham, sebab untuk memahirkan satu bahasa dan bahasa Al-Quran, bahasa Allah, Allah yang bahasa syurga, kita belajar, kita baca, kita bincang dan mudah-mudahan tambah ilmu. InsyaAllah tambah ilmu dan tambah kefahaman, dan itu insyaAllah tambah keberkatan, kerana hanya baca Quran lah banyak keberkatannya. Kau baca buku-buku lain walaupun buku Arab, kan? Tak semestinya akan menambah keberkatan. Kita selain daripada tambah ilmu, tambah keberkatan, tambah perbaiki ibadah mudah-mudahan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita sudahi dengan tasbih kifayah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama jumpa lagi insya-Allah minggu depan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Esok pagi. Okay, terima kasih Haji Asri. Terima kasih. Sambung esok pagi. Esok pagi sambung ni. Besok pagi sambung insya-Allah. Okay.